السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang akan kita kongsi pada malam ini ialah keadilan di dalam Islam. Sedang hadirin mukminin, yang pertamanya saya ingin bawakan surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, yakni surah yang ke-57 dalam Al-Quran, ayat yang ke-25, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Maksudnya, laqad arsalna rusulana, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami. Apa yang dia bawa? Apa yang dibawa oleh messengers of God, utusan Allah? Allah Ta'ala bagi tahu bil bayyinat, dengan membawa bukti ataupun keterangan yang nyata, yang jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan pada masa yang sama Allah Ta'ala bagi tahu dia menurunkan bersama-sama dengan para rasul itu ialah Al-Kitab. Selepas Al-Kitab, apa lagi? Wal mizan, dan neraca keadilan. Liyaquman nasu bil qist, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Allah Ta'ala cerita kepada kita apa dia? Yang pertama, dia cerita dia hantar Rasul kepada kita. Dan kita pada hari ini, tuan-tuan, kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama dengan Nabi apa dia? Al-Bayyinat, bukti keterangan. Selepas itu, bersama-sama dengan Nabi apa dia? Al-Kitab. Al-Kitab di sisi kita sekarang ialah Al-Quran. Al-Quran, kegunaan dia banyak. Selepas Al-Quran, Allah Ta'ala kata wal mizan, dan neraca keadilan. Tujuannya apa? Tujuannya ialah liyaquman nasu bil qist, supaya manusia dapat menegakkan keadilan. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis Imam Tirmizi ada satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya berlaku adil. Bapa hendaklah berlaku adil kepada anaknya. Macam mana? Iaitu kalau seorang bapa dia bagikan sesuatu pemberian kepada anaknya, maka hendaklah pemberian itu adil. Maksudnya, kalau kita ada 3 orang anak, kita hanya bagi kepada anak yang pertama, tetapi tidak memberikannya kepada 2 lagi anak kita yang kita ada,
maka itu disebut sebagai kezaliman. Apa yang kita bagi kepada salah seorang daripada anak kita, wajib kita sediakan perkara yang sama kepada dua anak yang lain. Itu general principle dia. Prinsip umum dia macam tu. Semua anak kita bagi satu benda, maka semua anak mesti dapat benda yang sama. Tetapi dia tak tertakluk kepada perkara-perkara lain. Contohnya, jikalau anak yang pertama dia belajar di universiti, kita kena bayar yuran pengajian. Berapa? Katalah 3,000. Takkan kita nak kena bagi 3,000 juga kepada anak sekolah menengah. Itu cerita lain. Yang bab nafkah, bab soal itu perkara lain. Tapi secara umumnya, hendaklah disediakan perkara yang sama pada semua anak yang kita ada. Itu contoh muslimin muslimat sekalian bagaimana dalam soal kehidupan berumah tangga, mendidik anak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya memastikan kita menegakkan keadilan kepada anak-anak kita. Baik, maka dalam ayat ini Allah Taala dia bagi tahu tujuan diutuskan rasul-rasul itu, dan tujuan dihantarkan kepada kita adanya kitab-kitab bersama dengan para rasul ialah supaya manusia menegakkan keadilan. Lawan kepada keadilan ialah kezaliman. Itu lawan dia. Dan kezaliman itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman, surah yang ke-31 dalam Al-Quran, ayat yang ke-13. Allah Ta'ala kata, inna syirka la zulmun azim. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang paling besar. Manakala tauhid yang kita sebut tadi, tauhid adalah keadilan yang paling adil. Syirik kezaliman yang paling besar. Tauhid adalah keadilan yang paling besar. Itu lawan dia. Baik, maka muslimin muslimat sekalian, bagi orang yang mempunyai akidah tauhid, membebaskan hati dia dan jiwa dia daripada penghambaan terhadap makhluk dengan hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang dia memperhambakan diri dia hanya kepada Allah Taala, maka dia tidak takut kepada makhluk yang lain, dia hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hamba yang macam ni dia tak kisah, dia nak rugi apa pun dia tak kisah, kerana dia tahu bahawa yang dia ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila diperintahkan hijrah, para sahabat sanggup tinggal semua harta benda yang ada di Mekah kerana ingin menegakkan Islam, kerana ingin mempertahankan akidah tauhid. Agama itu segala-galanya, maka apa yang ada atas dunia ini dikorbankan kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Orang kita, tuan-tuan sekalian, bila mereka tak ikut prinsip ini, maka jadilah benda hak pelik-pelik. Jadilah benda yang pelik-pelik apabila dia tak ikut prinsip ini. Contohnya, apabila orang tu dia goyang dia punya akidah dia, maka dia sanggup buat apa sahaja, yang penting nafsu dia tu dapat dipenuhi. Contohnya, tuan-tuan sekalian, ada orang kita dia sanggup pelihara saka atas tujuan yang tertentu. Nak bagi cantik, sanggup tanam benda-benda dalam muka ni atas tujuan yang tertentu. Sedangkan perkara itu adalah membawa kepada perkara-perkara yang syirik, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik? Sebab kita minta pertolongan daripada syaitan. Bila kita minta tolong daripada syaitan, itu yang jadi syirik. Datang pula satu lagi jenis manusia, dia buat pula kit anti histeria pula, tuan-tuan. Harga dia 8,750. Yang ni, tuan-tuan sekalian, menangis habis jin hantu, tuan-tuan. 8,750, tuan-tuan beli yang tu, tak tahu lagi macam mana nak halau. Boleh halau tak hantu ataupun jin apa semua ni. Manusia ni, muslimin muslimat sekalian, saya nak pesan kepada tuan-tuan sekalian, ada satu benda. Tuan-tuan perhati tengok, siapa yang biasa kena histeria? Tuan-tuan perhati tengok, siapa yang biasa kena histeria?
Siapa yang duduk di asrama dia tahu. Siapa yang duduk di asrama dia tahu. Saya dulu pernah duduk di asrama tuan-tuan sekalian, kita tahu. Orang yang biasa kena histeria siapa kita tahu dah. Tuan-tuan payah nak tengok orang yang pegangan agama dia kukuh, dia satu orang yang steady, dia akan kena histeria. Payah tuan-tuan. Yang kena histeria ni orang yang diri dia sendiri tu lemah. Orang yang pegangan agama dia lemah. Orang yang macam ni dia mudah kena histeria. Sebab tu amalan kita muslimin muslimat sekalian kena steady, orang kata. Tuan-tuan nak mudah faham tajuk ni, dia sebagaimana tuan-tuan jaga kesihatan fizikal. Kalau tuan-tuan sihat, nak kena demam payah, nak kena penyakit payah, betul tak? Kalau kita sihat, badan kita sihat, tidur kita cukup, makan kita elok, ikut time. Breakfast pukul berapa? Breakfast pukul 7, pukul 8. Ni ada breakfast pukul 11 pun ada. Macam mana tak sakit? Lunch pukul berapa? Orang lunch pukul 12 hingga pukul 2. Kita lunch pukul 4. Macam mana tak mudah kena penyakit? Makan malam pukul berapa? Hak eloknya, ni masalah ni. Hak eloknya makan malam sebelum pukul 8. Kita pukul 12 makan malam. Yang tu masalah tuan-tuan sekalian. Maka apa jadi? Mudah kena penyakit. Amalan kita lagu tu. Amalan ni tuan-tuan sekalian, kalau amalan kita steady, tak ada masalah. Tapi bila amalan kita tidak steady, akidah kita tidak steady, maka datanglah pelbagai ujian yang kita nak bincang pada malam ni. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka bila Allah Subhanahu wa taala dia menceritakan kepada kita hal itu, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya berlaku adil. Macam mana berlaku adil? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Ma'idah, yakni surah yang kelima dalam Al-Quran, ayat yang ke-8. Jadi bila kita menganuti agama Islam, muslimin muslimat sekalian, maka Allah Ta'ala menyuruh kita berlaku adil dan membuat kebajikan. Maka di antara perkara yang disuruh kepada kita iaitu apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang ini yang khatib duk selalu baca hari Jumaat. Apa dia? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kita semua ni supaya berlaku adil dan wal ihsan, berbuat kebajikan. Adil ni apa dia? Lau diddu bi anfusina, walaupun bertentangan dengan diri kita sendiri, kita wajib menegakkan keadilan. Apa dia? Muslimin muslimat sekalian, contohnya tuan-tuan sekalian, benda tu bertentangan dengan kehendak kita, tapi kita wajib menegakkan keadilan. Keadilan tu apa dia? Wad'u syai' fi mahalli, letak satu benda sesuai dengan tempat dia. Letak satu benda sesuai dengan tempat dia, itu yang dikatakan adil. Apa dia? Kopiah tuan-tuan, harga berapa? Katalah kopiah harga RM5. Kopiah tempat dia kat mana? Kat kepala. Kasut tuan-tuan, kasut Nike, harga berapa? 400. Letak kat mana? Kasut Nike 400 ni tak dekat kaki. Pasal apa letak dekat kaki? Dah 400 letak dekat kepala lah. Hak RM5 letak dekat kaki. Boleh tak? Tak boleh kan? Tak boleh. Pasal apa? So, walaupun harga dia 400, tapi kerana dia nama dia kasut, bila nama dia kasut, tempat dia dekat kaki. Kopiah walaupun RM5 je ataupun RM1 je, tapi sebab dia nama dia kopiah, tempat dia dekat kepala. Orang kita tuan-tuan sekalian, capal tu dia letak dekat kepala pula sekarang ni. Dia buat lukis gambar capal, letak pada kopiah tu dia pakai. Ini satu benda yang pelik yang dilakukan oleh orang kita. Mana dia keadilan?
Dia kata bahawa sebab kita cintakan kepada Nabi, maka capal Nabi tu kita letak dekat kepala sebagai tanda kita memuliakan Nabi. Tuan-tuan sekalian, Nabi pakai capal dekat mana? Dekat kaki. Kalau betul nak ikut sunnah Nabi, pakai dekat kaki lah. Yang kau pakai dekat kepala tu pasal apa? Ni masalahnya tuan-tuan. Itu satu. Kalau betul itu capal Nabi lah. Yang keduanya, betul ke itu capal Nabi? Itu satu persoalan yang kedua pula. Jadi orang kita ni, muslimin muslimat sekalian, yang soal adil tu tuan-tuan kena tahu. Yang kata adil tu macam mana? Saya sangat tidak bersetuju kalau tuan-tuan ambil gambar capal tadi, katalah tuan-tuan terima itu sebagai alas kaki Nabi, tuan-tuan letak dekat kepala, itu tak sesuai tuan-tuan sekalian. Itu sangat tidak sesuai. Saya bimbang lepas ni pula ada orang lukis pula gambar keldai ke unta Nabi naik, dia bubuh pula dekat kepala pula. Lepas tu dia carilah pula gambar-gambar lain pula, dia pergi reka apa semua, dia buat benda-benda yang pelik, yang Nabi datang kepada kita, Nabi bukan tujuan utama untuk ajar benda-benda yang macam tu. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita kena hati-hati dengan perkara macam ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab lambat laun dia akan merebak kepada benda yang sangat dahsyat. Apa dia? Manusia hari ni tuan-tuan yang duk menyembah Jesus Christ. Sebab apa? Sebab apa mereka menyembah Jesus Christ? Oh Jesus, forgive my sin. Dia minta ampun, dia suruh ampunkan dosa dia. Sebab apa? Sebab dia berasal daripada Jesus tu adalah the messenger of God, kan? Utusan Tuhan. Lepas tu dia memuliakan Jesus dengan cara yang melampau. Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Sedikit-sedikit akhirnya apa jadi kepada mereka? Iaitu mereka memuliakan Jesus lebih daripada apa yang diajarkan oleh Jesus kepada mereka. Dalam Quran diceritakan kepada kita asal usul adanya tokong, patung, berhala ni. Pasal apa? Kerana zaman Nabi Nuh dulu tuan-tuan. Zaman Nabi Nuh dulu, manusia-manusia yang soleh meninggal dunia. Maka orang ramai pada masa tu pakat mengagung-agungkan orang-orang yang soleh, lukis gambar-gambar mereka dan sebagainya. Bila dah lukis gambar-gambar mereka, dimuliakan gambar-gambar orang yang soleh. Akhirnya, ringkas cerita tuan-tuan, selepas generasi demi generasi, mereka kemudiannya mengagungkan gambar-gambar yang mereka lukis, patung-patung yang mereka yang mereka cipta itu, kemudian bermulalah apa yang kita panggil sebagai penyembahan berhala. Tengok sikit-sikit. Sama dengan kita sekarang. Kita sekarang ni tuan-tuan, kalau sayang dekat Nabi sungguh-sungguh, ialah dengan cara mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara yang duk buat sekarang ni, sampai ke tahap benda yang pelik-pelik, benda yang tidak datang daripada ajaran Nabi, kita dah mulai duk buat. Minta tolong dengan Nabi dan sebagainya. Ini satu benda yang mulai secara perlahan-lahan. Itulah yang ditegur oleh para fuqaha berkenaan dengan kalimah madat ya Rasulullah dan sebagainya. Itu antara benda yang kita kena berhati-hati supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, sebagaimana yang berlaku kepada agama Kristian, sebagaimana yang berlaku kepada umat yang terdahulu bermula daripada kaum Nabi Nuh dan sebagainya. Baik, kemudian muslimin muslimat sekalian, kita dapati bahawa apabila kita melakukan apa yang kita panggil sebagai menegakkan keadilan ini, kita dapati bahawa di dalam ajaran Islam dia ada beberapa perkara yang boleh kita tengok sebagai contoh. Antaranya kita lihat tuan-tuan sekalian bahawa dalam ajaran Islam pembahagian harta pusaka yang biasanya orientalis sentiasa petikaikan benda-benda yang macam ni. Apa dia? Yang lelaki dapat 2 kali ganda lebih daripada kaum perempuan. Baik, muslimin muslimat sekalian, apa tujuan dia? Apa sebab? Sebabnya kerana orang lelaki tanggungjawab dia ialah memelihara keluarga dia. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Sekarang ni kaum wanita yang memperjuangkan hak
pembebasan kaum wanita dan hak-hak kaum wanita, mereka kata sekarang ni kaum wanita juga bekerja. Kan, kaum wanita juga bekerja. Dan kadang-kadang gaji kaum wanita lebih banyak daripada pendapatan si suami. Maka mereka kata bahawa yang dua nisbah satu tu sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang. Sudah tidak relevan lagi. Tak boleh pakai dah. Kalau nak pakai formula itu, maka sekarang ni kita kena bagi perempuan yang gaji banyak tadi 2 kali ganda lebih daripada lelaki. Muslimin muslimat sekalian, saya nak bagi tahu bahawa apa tujuan Islam dia bagi lelaki 2 kali ganda? Supaya yang lelaki ni dia sedar bahawa fungsi dia ialah tanggungjawab mencari nafkah terletak atas bahu dia. Selama mana dia gagal menyediakan nafkah untuk anak isteri dia sebagaimana yang sepatutnya, selama itulah dia berdosa kepada Allah Ta'ala. Dia kena tahu. Ada orang lelaki dia relax je, kan? Dia relax je. Dia tak cari nafkah untuk anak bini dia. Maka selama itulah muslimin muslimat sekalian, kerana sifat dia yang malas tadi, tuan-tuan sekalian, dia tidak sedar bahawa dengan perintah yang macam ni sebenarnya Allah Ta'ala dia bagi tahu kepada kita bahawa kewajipan kaum lelaki ialah mencari nafkah untuk anak isteri dia. Tapi jikalau isteri itu, muslimin muslimat sekalian, dia ada kelebihan tertentu. Kadang-kadang isteri kita kelulusan dia lebih tinggi daripada si suami. Katalah dia bekerja sebagai pakar perubatan. Maka bila dia bekerja sebagai pakar perubatan dan dia reda dengan apa yang suami dia lakukan, contohnya muslimin muslimat sekalian, si suami tadi dia bekerja untuk Islam sepenuh masa. Kan? Dia bekerja untuk Islam sepenuh masa. Saya ada seorang kawan, tuan-tuan sekalian, dia bekerja sebagai pensyarah. Kan? Suami dia bekerja sepenuh masa untuk gerakan Islam. Maka orang yang macam ni, dia mendambakan diri dia tu untuk perjuangan Islam sepenuhnya. Dan muslimin muslimat sekalian, bagi suami yang sepenuh masa hidup dia, dia serahkan diri dia untuk perjuangan Islam, yang isteri dia pula mencari nafkah, menjaga anak isteri dan sebagainya, maka pahala itu akan diperolehi mengikut bahagian masing-masing. Maksudnya macam ni tuan-tuan. Sebagaimana isteri yang berada di rumah, suami dia keluar pergi berjihad. Suami keluar pergi berjihad. Isteri keluar berjihad tak? Tak. Isteri tak keluar berjihad. Tapi isteri duduk di rumah, jaga anak dia. Kenapa Islam mengajar kepada kita bahawa isteri yang berada di rumah turut mendapat pahala jihad? Sebab apa? Sebab apa? Sebab dengan tanggungjawab dia yang mengambil alih tanggungjawab suami dia yang keluar berjihad, dia duduk di rumah, jaga anak rumah tangga dan sebagainya, maka dengan sebab itu apa yang dilakukan oleh suami dia di medan jihad, si isteri pun turut dapat juga. Sama juga bagi suami, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang isteri dia kena keluar mengajar kaum perempuan. Sekarang giliran suami pula duduk di rumah, jaga anak dan sebagainya. Apabila isteri tadi mengajar kerana kerjasama daripada suami tadi, menyebabkan isteri dia boleh keluar mengajar masyarakat yang ada di tempat itu, muslimin muslimat sekalian, itu yang Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa-siapa yang buat sunnah yang baik, kemudian ianya diikuti oleh manusia yang lain, maka dia mendapat pahala tersebut dan pahala orang yang mendapat manfaat daripada sunnah yang baik yang dia lakukan itu. Macam kita sekarang, muslimin muslimat sekalian, bila pilihan raya, ni cerita pasal pilihan raya pula. Tak apa ke? Kan? Pasal pilihan raya, sama juga tuan-tuan. Tak kira tuan-tuan parti apa pun. Kan? Kewajipan kita apa tuan-tuan? Kewajipan kita ialah menaikkan pemimpin yang baik. Tak kira tuan-tuan parti apa pun, kewajipan tuan-tuan menaikkan pemimpin yang baik. Maka jikalau dengan undi tuan-tuan, sama ada dalam pemilihan parti ke, dalam pilihan raya ke, pilihan raya kecil dan sebagainya, tuan-tuan menaikkan pemimpin yang baik, dan pemimpin yang baik ini memberi manfaat kepada masyarakat, maka pahala itu Allah Ta'ala akan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya.
Tapi kerana sikap kita yang menaikkan pemimpin yang zalim, kita tak endah. Yang penting aku dapat beras, yang penting aku dapat hadiah daripada orang-orang yang tertentu, yang penting aku dapat handphone dan sebagainya. Aku tak kira dia tu baik ke, jahat ke, aku tak peduli. Maka naiklah pemimpin yang jahat. Apa jadi tuan-tuan? Saham kejahatan pemimpin itu kita juga akan dapat. Sebab apa? Sebab man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang buat sunnah yang jahat, falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, maka dia akan dapat dosa tu. Dosa sebab menaikkan orang yang jahat. Dan dosa apa lagi? Akibat daripada kejahatan orang tu, dia buat jahat kepada orang lain. Selama mana dia buat jahat itu, selama itulah kita dapat sumbangan dalam bentuk dosa, sebab kita yang menaikkan orang tu. Sama juga tuan-tuan, tuan-tuan jemput ustaz-ustaz datang sini, ustaz jenis tak berapa nak betul, kan? Ustaz yang jenis tak berapa nak betul, tuan-tuan tak kira sebab tuan-tuan baik dengan dia. Padahal orang komplain banyak dah, ustaz ni teruk ni, duk baca cerita-cerita karut, duk bawa hadis-hadis maudhu', hadis palsu, dia buat hukum hakam sendiri. Ulama kata lagu lain, dia pergi cerita lagu lain. Tafsir Quran lagu lain, dia pergi tafsir ikut suka dia. Tapi sebab kita baik dengan dia, kita jemput dia datang. Tuan-tuan sekalian, selama mana dia mengajar, selama tu kita dapat dosa. Kita yang jemput ni, kita pun dapat dosa. Na'udzubillah. Lepas tu orang mengaji pula dengan ustaz tu, orang beramal dengan ilmu yang salah daripada ustaz tu, kita yang duk reda dengan ustaz tadi, maka kita akan mendapat saham kejahatan itu. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, dalam Islam kewajipan menegakkan keadilan itu sangat penting. Wadu'u syai' fi mahallih, letak satu benda sesuai dengan tempat dia. Maknanya yang betul kena buat cara betul. Itu cara dia. Muslimin muslimat sekalian, maka kita lihat sidang hadirin mukminin, kita dapati bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksikan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah, yang diibadatkan yang benar selain daripada Allah Ta'ala, dan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah Ta'ala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah, wa yuqimus salah, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka buat sebagaimana hal yang demikian, maka Nabi kata darah dan harta mereka aku lindungi kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, keadilan yang paling besar ialah kita berdakwah kepada manusia sehingga mereka mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu bila kita mengucap la ilaha illallah, dia ada satu benda yang paling penting. Apa dia? Tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Uluhiyah apa dia? Iaitu benda yang kita buat semuanya kerana Allah. Anak kita, time kita ada dia semayang, time kita tak ada dia tak semayang. Habis ya tuan-tuan. Kita nak kena didik dia supaya kita ada ke kita tak ada, dia tetap solat. Itu tauhid uluhiyah. Polis ada ke, undang-undang tak ada ke tak ada, kita tetap menjadi orang yang baik. Itu tauhid uluhiyah. Iaitu benda yang kita buat tuan-tuan sekalian, semua tu kerana Allah. Undang-undang ada ke tak ada, dia tidak relevan dengan kita. Katalah zina tuan-tuan sekalian. Zina, hukum dia apa dalam Malaysia? Kalau tak ada enactment undang-undang jenayah syariah, zina itu adalah permissible, halal, kan? Yang jadi haram tu, yang jadi jenayah sebab apa? Kerana ada enactment jenayah syariah, kena denda. Siapa yang berzina dia kena denda.
Katalah tuan-tuan duduk di United Kingdom, satu negara yang tak ada enactment jenayah syariah. Zina tak? Kita tak berzina, betul tak? Tuan-tuan pergilah 3 tahun ke 4 tahun di UK, tuan-tuan takkan berzina. Walaupun di UK dia tidak menjadi satu kesalahan. Itu tauhid uluhiyah. Sebab kita buat satu-satu benda bukan kerana undang-undang. Kita buat sesuatu benda kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok apa jadi kalau orang tidak ada tauhid uluhiyah. Ada masalah dengan tauhid uluhiyah. Tuan-tuan baca dalam berita sehari dua ni, kan? Seorang pelajar Malaysia yang belajar di London telah ditangkap kerana dia download gambar-gambar yang kita kata porno, gambar-gambar porno, kan, gambar-gambar lucah yang melibatkan kanak-kanak. Beribu dia download. Dia kena penjara selama 5 tahun. Teruk tuan-tuan, teruk. Di UK tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan buat satu-satu benda yang melanggar undang-undang, tuan-tuan download gambar tu banyak, dia akan trigger kepada pihak berkuasa, dan pihak berkuasa akan trace siapa dia yang buat benda macam tu, dan dia akan cari. Bila pihak polis UK cari, tuan-tuan sekalian, dia jumpa pelajar kita tadi dengan satu patung yang sebesar orang. Tuan-tuan sekalian, dia download gambar yang begitu dia jijik. Dalam bilik dia ada patung. Kita tak tahulah tuan-tuan boleh agak dia nak buat apa dengan patung tadi. Maka orang yang macam ni dikira menyalahi undang-undang United Kingdom, kena penjara 5 tahun. Malu tak mak dengan ayah? Malu mak dengan ayah. Pelajar cemerlang, tapi bila pergi ke United Kingdom tidak ada undang-undang yang boleh halang dia, maka dia buat benda-benda macam tu. Akhirnya pihak berkuasa UK dapat kesan perbuatan dia dan dia kena. Sebab itu kita tuan-tuan sekalian, kalau tauhid uluhiyah kita beres, maka kita duduk dicampak di mana sekalipun kita tak jadi masalah. Yang kedua dia panggil tauhid rububiyah. Siapa yang bagi rezeki kat kita? Allah. Tuan-tuan, dengan sebab ada masalah dengan tauhid rububiyah, kita tengok setengah-setengah tempat, sekolah umpamanya, sebab nak capai prestasi tinggi, segala masalah di sekolah disembunyikan bawah kapet. Ini contohlah, kan? Disembunyikan bawah kapet. Pasal apa? Nak tengok graf tu cantik, statistik tu cantik. Apa jadi tuan-tuan sekalian? Maka segala masalah yang ada di sekolah disembunyikan. Student tumbuk cikgu disembunyikan. Paksa cikgu selesai cara elok dengan anak murid dia. Pelajar dengan pelajar berzina disembunyikan. Pasal apa? Nak kejar statistik. Ini contoh orang yang dia ada masalah dari segi tauhid rububiyah. Kalau kita yakin bahawa rezeki itu semuanya daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, kita tak peduli. Yang penting kita nak selesai semua masalah tadi supaya semuanya mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita kata keadilan yang sebenarnya. Muslimin muslimat sekalian, selepas itu tuan-tuan sekalian, kita dapati bahawa di dalam ajaran Islam ini juga kita dapati bahawa bagaimana manusia, tuan-tuan sekalian, apabila mereka melakukan sesuatu, maka hendaklah mereka bersandarkan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya Allah Ta'ala menyebut dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala suruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali kata keadilan itu ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai' fi mahalli. Letak satu benda pada tempat dia. Tetapi bila kita hidup bermasyarakat, tuan-tuan sekalian, kita dapati bagaimana masyarakat ini dia sifat dia pelbagai. Contoh malam ni tuan-tuan datang. Kita semua ni sama ke tuan-tuan? Lain. Ada orang datang dengan kereta mewah malam ni. Ada orang datang dengan kereta yang dah 20 tahun, 10 tahun dia pakai. Malam ni ada orang yang gaji 10,000, 20,000. Malam ni juga ada orang yang pendapatan dia tidak tetap setiap bulan. Malam ni ada orang yang tempat kerja dia aircon, tempat kerja dia selesa. 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 Tem
Di bawah dia ada ramai pekerja-pekerja. Ada orang yang kerja dia tuan-tuan sekalian duduk sapu longkang dan sebagainya. Sebab apa? Sebab apa? Kenapa manusia ni berbeza-beza? Kenapa adanya orang yang macam saya mengajar tuan-tuan datang ramai-ramai malam ni? Kenapa dalam kehidupan kita ni tuan-tuan ada orang baik, ada orang jahat? Kenapa dalam kehidupan kita ni ada pemangsa dan ada mangsa? Kenapa dalam kehidupan kita ni ada pemimpin dan ada orang yang dipimpin? Maka kita dapati muslimin muslimat sekalian, ianya adalah sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. Sebab apa? Yang kata berbeza ni sebab apa? Allah Ta'ala menyebut dalam surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43 dalam Al-Quran ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat la yattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu? Tengok. Kita ni tuan-tuan, nak dabik dada kena ingat, yang duk bagi rezeki ni kamu ke? Kita duk dabik dada ni kena ingat, yang duk bagi rahmat dekat orang ni kamu ke? Tengok Allah Ta'ala dia pesan dekat kita, siapa sebenarnya yang bagi rahmat kepada manusia? Kita tuan-tuan, kita selalu suka mengungkit, suka sangat mengungkit. Ni dah bagi dah, ni kena ingat ni. Kita suka mengungkit. Kalau ada orang lawan sikit, ni tak bersyukur dan sebagainya. Kerana kita suka mengungkit. Tapi Allah Ta'ala kata, apakah mereka? Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhan kamu? Yang dia bagi rezeki ni siapa dia? Kamu ke? Allah Ta'ala kata. Yang dia bagi senang dekat orang ni siapa dia? Kamu ke? Tengok. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, kami telah menentukan, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kami telah membahagikan, menentukan kehidupan mereka atas dunia, dan kami meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat. Sebab apa? Sebab apa ada orang cikgu sekolah rendah, ada orang jadi pensyarah universiti. Kenapa di universiti ada orang jadi pensyarah biasa, ada orang jadi profesor? Kenapa di hospital ada attendant, ada yang jadi doktor pakar? Setiap orang berbeza darjat dia di antara satu sama lain. Surah Az-Zukhruf ayat 32, Allah Ta'ala kata apa? Agar sebahagian mereka saling menggunakan sebahagian yang lain. Mana kita ni saling memerlukan di antara satu sama lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Tuan-tuan, katalah kita orang miskin, kita perlu tak orang kaya? Perlu tak orang kaya? Perlu. Kita perlu orang kaya. Kita miskin, kita perlu tak zakat? Kita perlu zakat. Tuan-tuan sekalian, ada kawan saya cerita, dia pening kepala tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab bila bagi zakat ni tuan-tuan, ada tempat orang miskin duduk tepi laut, kerja dia nelayan. Nak kerja nelayan. Bila kerja nelayan, kita nak tolong macam mana? Kalau bagi duit, habis lagu tu ya duit. Betul tak? Maka instead of bagi ikan kepada dia, kita bagi pancing. Nak bagi pancing. Apa dia bagi pancing? Bagi enjin motorbot. Bagi enjin motorbot. Kawan saya tuan-tuan, dia cerita, bila kita bagi enjin motorbot dia jual. Nak buat macam mana? Kita bagi bot kat dia supaya dia pergi tengah laut, bot tu dia jual. Saya pun duk sembang dengan kawan semalam. Dia kata, betul lah kan, betul lah, tak patutlah kita dah bagi enjin motorbot, pergilah tangkap ikan tengah laut.
Tapi dia kata kita kena ingat, kadang-kadang orang yang terima bantuan tu dapat enjin motorbot, yang nak makan hari-hari nak makan apa? Makan hari-hari nak makan apa? Nak beli minyak, nak isi dalam enjin pun tak boleh. Betul juga. Itu yang jual tu. Tuan-tuan. Tu contoh bagaimana manusia ni Allah Ta'ala cipta pelbagai. Betul tak? Macam-macam Allah Ta'ala buat. Ada orang dia punya kaya tu tuan-tuan, sampai duit tak tahu nak buat apa. Sampai tara tu. Ada orang dia punya miskin tu tuan-tuan, nak bagi derma RM1 2 kat masjid pun payah. Sebab miskin sangat. Maka Allah Ta'ala kata apa? Saling perlu memerlukan, saling menggunakan antara satu sama lain. Tuan-tuan miskin, tuan-tuan perlu kepada orang kaya. Kita sakit, kita perlu kepada doktor, perlu kepada nurse, perlu kepada bidan. Nak beranak mesti kena ada bidan dan sebagainya. Itu orang susah, dia perlu kepada orang senang. Orang hina perlu kepada orang yang mulia. Tetapi pada masa yang sama tuan-tuan, orang yang mulia juga dia perlu kepada orang yang lebih hina daripada dia. Betul tak? Orang yang mulia tuan-tuan, dia perlu kepada orang-orang hak belah bawah. Contoh yang di Pertuan Agong, mulia tak tuan-tuan? Yang di Pertuan Agong ni paling tinggi darjat dia di kalangan manusia dalam negara kita dari segi dunia. Betul tak? Ke ada kat sini lebih mulia daripada Agong? Ada? Tak ada kan? Agong lebih mulia. Tapi nak tanya tuan-tuan, kalau Agong tak ada bodyguard, tak ada polis yang duk iring dia, dia seorang-seorang dia, mulia tak dia? Semua tak mau kerja dengan dia, tinggal dia seorang. Tokoh Tan Kanting duduk dekat Istana Negara tu. Hilang habis kemuliaan dia. Apa guna bintang ni kalau semua orang tak mau duduk dengan dia? Betul tak? Ya, macam tu. Tuan-tuan jadi bos di pejabat, kalaulah semua anak buah tak mau dengar kata tuan-tuan, apa kemuliaan yang ada kepada tuan-tuan? Tidak ada kemuliaan. Itu contoh. Tuan-tuan jadi orang kaya, duit begitu banyak, tapi tak ada orang nak jadi driver dengan kita. Muliakah kita tuan-tuan? Tak ada orang nak jadi driver kita, tak ada orang nak jadi bodyguard kita. Itu contoh nak bagi tahu muslimin muslimat sekalian bahawa manusia ini dia saling memerlukan di antara satu sama lain. Saya ada satu orang hakim tuan-tuan. Hakim ni tuan-tuan tahulah, dia bukan nak bercakap dengan orang, kan? Makan dekat gerai tak boleh hakim ni. Lawyer macam saya tak apa, kan? Nak sembang huah-huah tak ada masalah. Tapi kalau jadi hakim, dia problem lah, kan? Makan tepi jalan tak boleh. Jadi bila dah pencin tuan-tuan sekalian, dia kekal dengan sifat macam tu. Masuk dalam lift pun, nak bercakap dengan orang pun payah. Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Hidup tidak bermasyarakat. Tuan-tuan ni pencin-pencin datang masjid kan? Tapi hakim ni masjid pun tak datang. Bercampur dengan orang pun tidak. Akhirnya tuan-tuan, pendek cerita, dia ambil pistol, dia tembak kepala dia. Islam tu. Islam. Di Pulau Pinang. Ni cerita lama dah. Hakim. Patut dia cerdik lah. Dia hakim. Dia yang memutuskan kalau orang bergaduh. Betul tak? Tapi walaupun dia cerdik, tapi bila tak ada orang nak berkawan dengan dia, bila dia sunyi, bila dia rasa sunyi, itulah yang bakal terjadi kepada manusia apabila mereka berada pada keadaan yang macam tu. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka keadilan ini tuan-tuan sekalian ialah kita dapati bahawa dia ada beberapa perkara yang kita perlu tengok. Ada keadilan dari segi politik, kan? Ada keadilan dari segi politik. Ada keadilan dari sudut ekonomi, sosial, budaya, ideologi dan sebagainya. Dia ada macam-macam tuan-tuan sekalian. Baik, itu yang kita nak kena tengok. Antaranya muslimin muslimat sekalian kita lihat ialah apa sumbangan Islam kepada tamadun manusia. Antaranya ialah dari segi prinsip keadilan sosial. Sistem masyarakat tu bila Islam datang dia perbetulkan balik. Zaman Arab jahiliyah dulu tuan-tuan sekalian, sebelum Islam datang, kaum wanita hanya menjadi alat kepada kaum lelaki.
hanya jadi alat kepada kaum lelaki. Zaman kita sekarang bila Islam datang, tak ada dah, tak boleh jadi alat. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya tuan-tuan, kita sebagai kaum lelaki, kalau kita tak jaga isteri kita elok-elok, tak jaga anak kita elok-elok, maka na'udzubillah, bimbang kalau itu akan menyebabkan kita masuk api neraka. Ada kawan saya, dia kata, Syekh, seronok jadi orang lelaki. Saya kata, apa seronok? Orang lelaki boleh kahwin 4 dia kata. Saya kata kat dia, seronok lah, nanti dekat akhirat engkau boleh jawab tak? Akhirat nanti boleh jawab tak? Sebab dalam Quran, walaupun yang pertama tu Allah Ta'ala kata, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba', tapi ujung tu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil, tak dapat berlaku adil, fawahidah. Quran kata cukup dengan seorang. Sebab tu saya sampai sekarang seorang lagi. Takut. Tapi kawan kita berapa ramai, gaji tak banyak pun. Kalau nak banding dengan saya lagi lumayan, kan? Tapi bini dia kan? Bini dia, yang saya herannya, kalau nak ke handsome saya lagi. Itu yang saya heran. Bila tengok bini dia lagi lawa daripada bini saya. Itu saya pelik tu. Saja melawak. Kadang-kadang kita pelik tuan-tuan. Macam mana ni? Saya selalu duduk cerita dekat isteri saya. Saya kata, isteri saya tanya, dia kata, abang tak ada terasa nak kahwin lagi. Isteri saya tanya ni, tak ada terasa nak kahwin seorang lagi? Saya kata, jangan. Jangan tanya, kan? Yang boleh keluar cerita tu sebab duduk bersembang pasal takaful, kan? Beli takaful keluarga, insurans, kan? Beli takaful keluarga. Duduk bersembang lah. Saya ambil berapa, dia ambil berapa takaful. Tapi lepas tu kami duduk gelak lah. Duduk gelak. Duit ni kalau aku mati, hang dapat. Bukan aku dapat. Duduk dalam kubur nak dapat apa duit? Kan? Kalau dia mati, saya dapat duit. Macam tu lah. Kami duduk gelak-gelak macam tu lah. Lepas tu dia pun duduk kata, dia kata orang lelaki, dia kata kalau dapat duit, tak ada benda lain. Dia kahwin seorang lagi. Isteri saya kata, dia kahwin seorang lagi. Lepas tu dia pun sambung, abang, kalau saya mati, abang nak kahwin seorang lagi? Dia tanya saya. Saya kata, lah, nak bagi ikan dekat kucing mana boleh? Tuan-tuan bagi ikan kat kucing, agak-agak kucing nak tak? Tak mau? Tak mau? Oh, bagus kucing belah sini. Saya kata, saya tak pastilah saya akan kahwin ke tidak, tapi secara adat kebiasaannya orang lelaki kalau isteri dia tak ada, dia akan kahwin lah. Dia kata, oh abang sampai hati kata kat dia. Macam tu dia kata, kan? Dia kata kalau abang mati, dia kata dia takkan kahwin. Dia kata sampai bila-bila dia takkan kahwin. Saya kata, lah, hidup atas dunia ni lain, hidup kat akhirat lain. Kita tak tahu apa cerita kat akhirat, kita tak tahu. Kalau kita duduk atas dunia, kalau kita masih ada nafsu, kahwin, apa masalah? Saya kata, kalau saya mati dulu, engkau kahwin lah. Aku takkan bangkit daripada kubur cari laki engkau. Gila kerja lagu tu, kan? Ni dah abang mati, saya takkan kahwin dengan orang abang lah. Cinta sejati saya, cinta segala-galanya. Apa ni cerita kartun? Dah, itu P. Ramlee boleh lah buat cerita lagu tu. Tapi kita tuan-tuan, kalau suami meninggal dulu, isteri meninggal dulu, kita jangan kata kepada orang tu, oh ni kubur merah lagi, ni apa ni dah kahwin. Jangan tuan-tuan. Kita manusia, kita ada naluri sebagai seorang manusia, sifat sebagai seorang manusia. Kalau kita rasa perlu kahwin, kahwin. Itu adalah ajaran Islam yang kita kata adil. Maka bila Islam datang, sistem sosial itu tuan-tuan diperbetulkan. Orang Arab jahiliyah tuan-tuan, zaman dulu dia tak kira kahwin. Sebab tu orang Arab jahiliyah dulu, dia tak ada maksimum isteri dia. Tak
Tak ada maksimum. Ikut dan dia nak sapu berapa pun. Maka bila Islam datang, dia tetapkan maksimum 4. Orang putih kata apa? Oh, ini contoh zalimnya Islam, dia kata. Sebab apa? Sebab boleh kahwin sampai 4. Kita kata, sebelum kau cakap pasal 4, engkau kena tahu bahawa dalam Islam, siapa yang kahwin lebih daripada 1, tapi dia gagal berlaku adil kepada isteri dia, maka dia akan jawab kepada Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Dia akan jawab kepada Allah. Kalau berani, faddal, silakan. Sebab tu saya takut. Bukan takut bini. Tak, bukan takut bini. Takut nak jawab hari akhirat tu, nak jawab macam mana. Anda saya 4 orang je tuan-tuan, itu pun dah pening kepala saya. Nak suruh semayangnya, nak suruh baca Qurannya, berapa surah dah hafal, itu pun dah pening dah. Macam mana kalau kahwin 4? 4 kalau keluar 4 dah jadi 16. Oh, berat tuan-tuan. 4 yang duk ada pun dah tak berapa nak boleh pergi dah. Tu contohlah. Tapi tuan-tuan jangan kata siapa yang berpoligami dia jahat, jangan kata. Setiap orang dia ada kemampuan yang berbeza. Kita jangan pandang keji kepada orang yang kahwin 2 dan sebagainya. Jangan. Setiap orang dia ada faktor dan fakta yang tersendiri, keadaan yang tersendiri. Kita jangan mudah nak generalize benda yang ada pada kita kepada orang. Jangan. Maka Islam datang, dia hadkan. Dia hadkan dengan peraturan yang ketat. Siapa yang langgar had itu, dia berlaku zalim dan dia kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat sekalian, maka sebab itu saya ingin berpesan pada malam ni, tuan-tuan sekalian, hidup rumah tangga ni dia kena tolak ansur. Dia kena tolak ansur. Banyak cerita tuan-tuan sekalian, kadang-kadang masa suami tu kaya raya tuan-tuan, ada rumah besar, beli rumah besar, nak kereta mewah, beli kereta mewah. Tiba-tiba ada masa suami kena buang kerja contohnya, hilang pekerjaan. Takkanlah kerana sebab tu isteri nak blame suami dia. Masa suami kau senang, kaya raya, kau boleh pergi melancurnya dengan pelbagai kekayaan yang kau dapat. Tapi bila suami kau susah, engkau kata macam-macam kepada dia. Jangan tuan-tuan. Hidup ni kalau tuan-tuan tengok graf, tak ada graf yang naik macam tu, tak ada. Dia mesti turun naik. Itu kehidupan. Ada masa senang, kita senang sama-sama. Ada masa susah, kita susah sama-sama. Ada masa suami banyak duit, isteri boleh tumpang. Masa suami ada masalah, kita boleh tumpang isteri. Sebagaimana Fatimah pernah mengadu kepada Ali, pernah mengadu tentang Ali radhiyallahu anhu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian, kisah ni disebut dalam Fatwa bin Bas. Dia menceritakan bagaimana bila diadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita membahagikan tugas antara Fatimah dengan Ali. Ali dia buat kerja luar, Fatimah dia buat kerja di rumah dia. Apa yang ada pada Ali itu memadai bagi Fatimah, walaupun Fatimah meluahkan rasa tidak senang dengan keadaan kesusahan yang dia alami. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka kita dapati antara aspek keadilan dalam Islam ni ialah yang pertamanya tentang aspek perundangan, hukum hakam. Baik, kenapa kita perlu ada hukum hakam? Sebabnya nak atur tata tertib dalam masyarakat. Macam tuan-tuan dekat rumah ada tak peraturan kat rumah? Ke tak ada? Ada kan? Ada. Apa dia peraturan kat rumah? Tuala kena sidai, betul tak? Ke rumah tuan-tuan berselerak apa semua? Tak. Peraturan kita, setiap orang ada tuala masing-masing. Lepas mandi kena sidai, betul kan? Jangan duk sangkut barang-barang dalam di tempat yang tak sesuai. Ni dah dekat meja makan dia pergi sidai seluar dalam, tuan-tuan sekalian. Allah. Tak. Anak pula, anak muda kan. Kita kadang-kadang terlupa dia sidai je dalam rumah dengan baju dalam, seluar dalam semua. Orang datang terlupa. Datang tengok tu dia bersidai dekat meja makan. Jangan. Kena ada peraturan, tuan-tuan sekalian. Sama juga nak masuk dalam bilik air.
tetamu kita datang, sebelum tetamu masuk bilik air, tuan-tuan kena masuk bilik air dulu, cek dalam bilik air tu ada apa. Saya cerita ni sebab pengalaman saya kena dah. Saya ni banyak duk ceramah kan. Kadang-kadang tuan rumah kata, "Mai ustaz, rumah saya apa semua." Macam-macam lah kan orang ajak pergi rumah. Kita pun jenis dengan bilik air ni tak boleh berenggang. Jenis kawan rapat kan. Pergi rumah orang mesti nak bilik air. Pergi rumah orang mesti nak bilik air. Kata Syekh, anak nak masuk bilik air. Dia kata, boleh sila. Kita masuk bilik air tu dia. Sotong ada, udang ada, ketam ada, semua ada. Jangan. Itu benda aib. Kan benda aib kena sembunyi. Ambil cepat-cepat, sembunyi tempat yang sesuai. Jangan biarkan tetamu ataupun orang luar daripada rumah kita melihat benda-benda macam ni. Jadi hukum hakam ni tujuan dia nak atur kehidupan kita. Tuan-tuan ingat satu orang perempuan daripada Sabah ke Sarawak yang dia makan dia tak mau bayar. Tahu tak kes tu? Kan? Dia makan tu dia tak mau bayar. Dia ni pula baru lepas perkena apa gam ke dadah ke apa kan. Polis cek positif. Bila buat test positif. Orang tengah mabuk, tengah hilang akal tuan-tuan, bergaduh pula, dia buka baju dia. Sebab tu orang kata mabuk ni orang bodoh tuan-tuan. Orang mabuk, orang hilang akal ni orang bodoh. Kalau dia cerdik, dia buka baju orang, betul tak? Ni buka baju dia. Bergaduh dengan kawan tu, dia pergi buka baju dia. Habislah orang pakat rakam bubuh dalam Facebook, YouTube apa semua. Maka polis tangkap. Kan? Bila dah bising satu negara ni, polis pergi tangkap. Tuan-tuan tahu tak bila polis pergi tangkap, dia kena charge bawah apa dia? Bawah minor offences. Kesalahan-kesalahan kecil. Berapa denda dia? RM100 tuan-tuan. RM100. Lepas tu boleh buat pula tuan-tuan. Denda RM100. Ini ketidakadilan dalam masyarakat. Jadi orang tak rasa takut dengan undang-undang. Bila di Negeri Sembilan ada ustaz kita mengajar hadis tanpa tauliah, kena denda RM1,500. Mengajar bukan benda salah, mengajar elok hadis sahih, tak ada hadis maudhu', cerita benda elok, tak ada kesilapan dalam kuliah tu, tak ada kesilapan. Cuma kesalahannya kerana tidak ada tauliah, itu sahaja. Denda berapa? RM1,500. Nak tanya tuan-tuan, antara mengajar agama yang tidak ada kesilapan, cumanya salahnya hanya satu je, tak ada tauliah, dengan buka baju tunjuk payudara, tunjuk buah betik, mana lebih teruk? Takkanlah tuan-tuan, takkanlah mengajar agama tu yang tak ada tauliah, tapi mengajar tu elok betul dah, lebih teruk. Berapa kali ganda? 15 kali ganda daripada buka baju. Patutnya buka baju tu hak lebih teruk, betul tak? Tuan-tuan ni, pakcik-pakcik, pak-pak lebay, abang-abang haji semua, kalau tengok orang perempuan Sabah buka baju jadi macam mana? Confirm seminggu semayang tak khusyuk, betul tak? Tak payah lebong, orang Terengganu kata tak payah lebong tak payah tipu lebay lagu mana pun, janggut putih dah. Kalau ada orang Sabah, orang Bandung ke, orang Medan ke, kalau buka baju tuan-tuan, confirm seminggu semayang tak khusyuk. Kawan saya, dia tu pengurus sebuah bank, ambil satu bibik daripada Indonesia. Dia ada anak teruna tingkatan 4. Jadi bawa bibik balik rumah apa semua. Tiba-tiba anak teruna dia kata, ayah bibik, ayah bibik. Yang kawan saya ni pelik lah, pasal apa pula anak aku ni duk panggil aku suruh tengok bibik pula ni. Pergi tengok bibik keluar bilik air, pakai kain je, baju tak pakai. Allah. Saya kata kat kawan saya, kalau aku jadi anak engkau, aku tak cakap kat engkau kan. Buat rahsia je. Ni masalah muslimin muslimat. Jadi undang-undang tu datang, tujuan dia adalah untuk mengatur kita. Maka keadilan antaranya ialah mesti daripada aspek undang-undang. Baik.
Kenapa muslimin muslimat sekalian? Kerana untuk mengelak daripada berlakunya kezaliman. Bila undang-undang datang, maka adalah yang kita panggil sebagai equality, sama rata. Tak boleh bezakan orang yang mulia dengan orang yang hina. Keputusan wajib diberikan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu memberikan hukum, apabila kamu memberikan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu memutuskan dengan penuh keadilan. Adil makna kena tengok kes supaya hukuman itu sesuai sebagaimana yang sepatutnya. Kita tak boleh memberikan satu keputusan yang tidak adil, tuan-tuan sekalian. Antaranya muslimin muslimat sekalian, kita tengok satu lagi ialah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang kita baca tadi, iaitu hendaklah kita menegakkan keadilan di sesama manusia. Dan kita tengok antara satu contoh, tuan-tuan sekalian, pemimpin Quraisy, dia berjumpa dengan Usamah bin Zaid. Dia minta kepada Usamah supaya jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bagi tahu permintaan suku kaum Makhzum, supaya perempuan yang mencuri itu jangan dipotong tangan dia. Jangan dipotong tangan dia. Minta Usamah, sebab Usamah ni baik dengan Nabi, minta Usamah bagi tahu dekat Nabi jangan potong tangan perempuan yang mencuri daripada suku kaum Makhzum. Mendengar permintaan daripada Usamah tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tanya kepada Usamah, apakah orang ini dia nak minta pertolongan dalam perkara yang jahat yang mana Allah Taala dah tentukan hukum dia. Apa hukum dia? Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan kedua-dua mereka itu sebagai balasan di atas apa yang mereka lakukan itu, sebagai preventive punishment di atas apa yang mereka lakukan itu. Maka Nabi pun dia jawab kepada Usamah, kepada permintaan rombongan itu, dia kata, demi Allah, jikalau Fatimah anak Muhammad yang mencuri, maka Nabi kata, nescaya aku akan potong tangan Fatimah. Kita sekarang lain. Cuba tuan-tuan tanya, kalau tuan-tuan ada adik-beradik yang kerja hakim, cuba tanya, ada tak adik-beradik yang kerja hakim? Cuba tanya. Cari masa yang elok, tanya, minta dia cakap betul-betul. Ada tak? Bila nak buat sesuatu keputusan, ada panggilan telefon daripada orang atas? Ada tak? Itu contoh mudah. Contoh mudah. Nak buat keputusan, ada campur tangan daripada orang atas. Tanya cikgu-cikgu sekolah. Kadang-kadang kita kena tukar ke sebuah sekolah. Nak masuk dah sekolah tu, tiba-tiba nama kita yang kat situ kena tukar pula tempat lain. Pasal apa? Ada bini siapa entah nak tempat tu. Ada tak berlaku? Ada. Bagaimana manusia, tuan-tuan, mereka sanggup berlaku zalim kepada manusia yang lain. Maka apabila kita hukum manusia, tuan-tuan sekalian, hendaklah kita ingat bahawa kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, keadilan daripada aspek ekonomi. Dari segi ekonomi, termasuklah peraturan rumah tangga dan sebagainya, maka hendaklah ditegakkan keadilan. Maksudnya, tuan-tuan sekalian, kekayaan tidak boleh kita biarkan tertumpu pada satu kelompok sahaja. Hendaklah kekayaan negara diagih-agihkan kepada orang ramai. Tak boleh satu kelompok je. Tuan-tuan hari ni dibebankan dengan GST. Tuan-tuan seronok tak dapat GST? Seronok? Sebagaimana dapat BRIM? Ya, agak seronok kan, macam itulah. Tuan-tuan baca dalam Facebook, ada orang kata tugas kita sebagai rakyat ialah membantu kerajaan dengan membayar GST. Oh, bagus rakyat macam ni. Tugas kita sebagai rakyat kena bantu kerajaan untuk bayar GST, sebab kerajaan perlu kepada GST. Ramai orang tanya saya, apa hukum cukai apa semua. Dia kata fatwa macam-macam, dia kata ulama pun kata macam-macam.
Saya kata benda tu mudah tuan-tuan. Tuan-tuan baca semua fatwa ulama, tuan-tuan boleh buat kesimpulan dah. Cuba tuan-tuan rajin baca sikit. Buat perbandingan antara dua pendapat atau tiga pendapat yang ada tu, tuan-tuan tengok. Baca betul-betul. Jangan tuan-tuan ada bias. Baca betul-betul. Bila tuan-tuan baca, kita dah dapat beberapa poin penting. Nombor satu, boleh kata ramai ulama tuan-tuan sekalian kata haram. Cukai ni benda haram. Dia hanya boleh jikalau ada keperluan. Tu je. Kalau ada keperluan. Tapi hukum asal dia haram. Ashabul maks, pengutip cukai, fin nar, dalam neraka. Maknanya apa? Maknanya cukai ni benda tak elok. Habis tu kerja custom haram ke? Kerja LHDN haram ke? Tak. Sebelum nak kata haram tu dia gini tuan-tuan. Kita kerja dengan kerajaan, kan? Benda tu terpulang kepada kerajaan, dia yang menentukan. Kita ni hanya orang bawah sahaja. Tapi tugas kita tuan-tuan bagi cadangan kepada kerajaan supaya pentadbiran cukai itu diuruskan dengan cara yang baik. Baik. Jadi cukai itu muslimin muslimat sekalian, hukum asal dia haram. Dia hanya dibolehkan jikalau kita terdesak nak buat jalan raya, nak buat jambatan, nak buat infrastruktur, nak sediakan apalah bangunan yang sesuai dan sebagainya, maka kita tak ada pilihan, maka kena kutip cukai. Itu maksud dia. Hukum asal dia haram, tapi kalau ada keperluan boleh kutip cukai. Tapi masalah sekarang ni tuan-tuan, gaji tuan-tuan naik ke? Gaji tuan-tuan tak naik. Gaji ahli parlimen naik. Itu masalah dia. Apa tuan-tuan dapat dengan adanya GST? Sekarang ni tuan-tuan dapat apa? Tapi ada orang, dia dah ada 6 jet, tambah lagi 1 jet. Itu antara benda yang menyebabkan masyarakat pertikai. Kenapakah benda macam ni boleh berlaku? Sedangkan ramai lagi orang yang susah tuan-tuan. Istana dah ada, kenapa buat satu lagi istana? Berapa belanja tu? 100 juta, 200 juta, 500 juta. Ni duk cakap pasal 1MDB. Berapa bilion, 40 bilion dan sebagainya. Duit tu tuan-tuan sekalian, ada orang dapat loan tanpa schedule untuk repayment. Tuan-tuan tahu kes tu? 250 juta tapi tak ada jadual pembayaran balik. Tuan-tuan tahu kes tu, saya tak mau sebut. Seolah-olah dapat percuma 200 juta. Tuan-tuan kalau dapat 200 juta tuan-tuan nak buat apa? Ini masalah. 200 juta ni tuan-tuan dapat kat seorang tu je. Cuba tuan-tuan bayang kalau kita di masjid kita ni Koryah Kampung Kubu Gajah dapat 200 juta, agak-agak lah boleh buat apa? Oh tuan-tuan, banyak boleh buat. Ni boleh seorang je. Itu yang kita kata ketidakadilan dalam ekonomi. Maka Islam datang, dia mengajar kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang akan disoal tentang kepimpinan dia. Kita semua ni pemimpin. Saya pun pemimpin, tuan-tuan pun pemimpin. Paling lekeh kita pemimpin dalam rumah tangga. Ibu-ibu kat belakang pun pemimpin kepada anak masing-masing. Semua kita ni akan disoal oleh Allah Ta'ala. Jadi pemimpin yang atas ni tuan-tuan, dia lagi besar tanggungjawab dia. Maka dia jawablah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan tanya saya tetap mengatakan bahawa GST hukum asal dia haram. Kalau kamu nak kata dia halal, kamu kena uruskan dengan cara yang betul, baru dia jadi halal. Kalau pengurusan tak betul, dia tetap dengan haram. Dia macam makan daging babi. Daging babi hukum dia apa? Haram. Kampung Kubu Gajah haram ke makan daging babi? Haram. Tiba-tiba tak ada benda nak makan, yang adanya daging babi je. Nak buat macam mana? Kalau daging anjing tak apa, dia halal. Halal tak daging anjing? Daging anjing tuan-tuan, paling kurang ada khilaf di kalangan para ulama.
Mazhab Maliki, dia ada satu pendapat minoriti dalam mazhab Maliki, tapi jumhur ulama Maliki kata haram. Tapi sebahagian kecil ulama Maliki dia kata anjing binatang suci dan daging anjing adalah boleh dimakan, cuma hukum dia makruh. Paling-paling kurang kalau lapar sangatlah kan, tak ada makanan, anjing melintah kat depan masjid, tangkap tak apa ustaz, makruh je. Saya malam ni saya taklid mazhab Maliki ustaz, kan, biar tak mengaji mazhab Maliki pun tapi dah lapar sangat, air pun tak ada, pokok pun tak ada, nak makan apa, nak selamat anjing je lah. Tapi kalau babi tuan-tuan, semua kata haram. Ijma' ulama kata daging babi haram. Lepas tu nak taklid macam mana? Tak boleh. Jadi bila kita terpaksa nak makan daging babi, makanan lain tak ada, makan sekadar perlu, betul tak? Makan sekadar perlu. Jangan sampai sendawa 2 kali. Sendawa makan lagi, pas sendawa pula. Tak boleh lah. Lepas tu balik buat bekal pula, bawa balik. Oh sedap babi ni. Oh tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak babi sedap? Tahu tak? Tuan-tuan tanya Cina yang masuk Islam. Tuan-tuan tanya, confirm Cina yang masuk Islam, dia akan bagi tahu dekat tuan-tuan, babi memang sedap. Kalau babi tak sedap, takkan Cina duk makan? Kalau babi tak sedap, takkan orang putih pakat duk makan? Tuan tengok orang putih bodoh kalau nak makan daging yang tak sedap. Tuan nak pergi England, tuan nak pergi ke Amerika, atas rak dekat pasar raya tu penuh dengan daging babi. Kalau tak sedap, takkan penuh dekat pasar raya? Itu maknanya sedap. Jadi bila tuan makan daging babi dalam keadaan terpaksa, janganlah pula bawa balik buat bekal. GST pun macam tu, hukum asal dia haram, tapi sebab nak buat bangunan, nak buat titi, nak buat jalan, nak buat kemudahan untuk rakyat, maka boleh ambil setakat mana yang perlu. Ni dak dia ambil sungguh-sungguh, tak sampai dekat kita, sampai pun tempiah sahaja. Yang kaya raya, yang senang lenang, tu dia. Berapa orang hak kaya raya, hak senang lenang, tu salah tuan-tuan. Kena faham. Saya tak kata GST itu haram secara mutlak, tetapi dia jadi haram tu sebab kita tak ikut syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Itu yang kata keadilan dari segi ekonomi. Logik tak tuan-tuan? Orang susah macam tuan-tuan. Tuan-tuan ni susah ke senang? Tak tahu. Orang susah, tak apalah kita buat andaian. Susah macam tuan-tuan ni kena bayar road-tax. Betul tak? Tuan kena bayar road-tax? Ke ada kat sini yang tak pernah bayar road-tax? Bayar kan? Tapi menteri bayar dah road tax tuan-tuan. Menteri tak bayar road tax. Patutnya menteri lah bayar road tax, kita tak payah bayar road tax, betul tak? Tuan-tuan naik motor kena bayar road tax, sedang tuan-tuan kerja pun tak ada. Menteri punyalah kaya raya dengan Cina duk keliling dia apa semua, makan apa Cina tolong bayar, dia tak kena bayar road tax. Adil ke lagu tu? Kalau saya jadi Perdana Menteri, pula dah. Tak apalah. Kalau kita lah tuan-tuan, saya ke siapa, kalau orang cerdik jadi Perdana Menteri tuan-tuan, hak percuma ni untuk rakyat yang miskin. Orang miskin tak payah bayar road tax, kan? Orang miskin tak payah bayar api elektrik, orang miskin tak payah bayar air. Tapi dia terbalik tuan-tuan, dia terbalik. Hak jadi pemimpin ni free pula ke? Road tax tu berapa je tuan-tuan kalau kita nak kira tak? Kita pun mampu bayar, tiba-tiba menteri tak payah bayar. Tu pelik. Jadi keadilan ekonomi itu ditekankan. Baik, muslimin muslimat sekalian, bila Islam datang, dah pukul 9 lebih dah. Bila Islam datang, maka Islam membela golongan mustad'afin. Dan mustad'afin ialah orang yang bukan semata-mata mustad'afin, tapi dia orang yang bertakwa. Tuan-tuan nak tolong orang lemah, tolong orang lemah yang bertakwa. Baik. Dan sikap yang mengabaikan golongan fakir miskin, acuh tak acuh apa semua ni, dianggap sebagai mendustakan agama. Kan? Ingat ada ayat tu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, kan? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu memperhatikan siapa dia? Golongan yang
yang yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Siapa dia mendustakan agama? Ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tak peduli, yang mengabaikan orang anak yatim, orang miskin, itu Allah Ta'ala kata yukadzibu biddin, mendustakan agama. Hari ini tuan-tuan, berapa ramai orang bila dia kaya, dia berkuasa, dia tak peduli orang kampung yang susah. Orang kampung yang susah hanya dilawati bila tiba musim pilihan raya. Cuba tuan-tuan tengok. Sebab tu saya suka kat Malaysia ni kalau boleh pilihan raya tiap-tiap bulan. Barulah tuan-tuan dapat lawatan kan, dapat hujan emas, dapat projek. Tengok hospital Seberang Jaya tuan-tuan, kan sekarang ni pilihan raya kecil Pematang Pau. Tuan-tuan jangan bimbang, saya tak kempen. Tuan-tuan nak pangkah apa, pangkah lah kan. Tapi nak cerita kat tuan-tuan, hospital Seberang Jaya tu tuan-tuan dah lama dah teruk. Bukan teruk apa, hospital tu bagus tapi kemudahan tu tak cukup. Cuba tuan-tuan tanya kawan-kawan yang duduk di belah Pulau Pinang. Cuba tuan-tuan tanya sejarah hospital Seberang Jaya ni. Ada yang beranak atas lantai pun ada, sebab katil tak cukup. Ada yang beranak atas wheelchair pun ada, sebab katil tak cukup. Tak ada beranak dia mana ada time. Mereka ada time beranak. Mak nak keluar ni, mak lagi 10 minit ada dia bagi. Dia tak ada bagi tahu, dia nak keluar, dia keluar je kan. Cuba tuan-tuan tanya pengalaman orang yang berada di Pulau Pinang, pernah beranak atas lantai pun ada. Pasal apa? Sebab katil tak cukup. Maka bila ada pilihan raya tuan-tuan, barulah datang kan peruntukan begitu begini. Ini masalah dia tuan-tuan. Ini masalah dia. Duit ada ke tak ada? Duit ada, tu bukti dia ada. Tapi kenapa bila ada pilihan raya baru nak bagi? Sedangkan benda tu lama dah doktor duk minta, lama dah bidan duk minta, jururawat duk minta, banyak masalah dan sebagainya. Tetapi bila datang benda-benda macam ni, barulah dicurahkan segala peruntukan. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka selain daripada kekayaan hendaklah diagihkan, janganlah dibiarkan berterusan di kalangan orang-orang yang kaya. Kita dapati juga bahawa dalam ajaran Islam aspek politik juga perlu berlaku adil. Baik, politik ni apa dia? Siasah kan. Politik ni adalah siasah. Soal kepimpinan negara, bagaimana negara itu ditadbir dan sebagainya, hendaklah berjalan dengan perjalanan yang adil. Sistem demokrasi menegakkan hak asasi manusia dan sebagainya. Contoh macam kita sekarang tuan-tuan, kita nak tegakkan undang-undang Islam. Kita orang Islam, kita nak undang-undang Islam. Kenapa hak kita sebagai orang Islam tidak dibenarkan? Ini antara isu yang sering kita perdebatkan. Sepatutnya orang Islam diberikan kebebasan untuk mengamalkan undang-undang Islam. Undang-undang Islam apa dia? Dia bukan semata-mata potong tangan. Potong tangan itu bila dah last resort, dah tak ada pilihan dah, baru potong tangan. Tapi sebelum itu kita diajar supaya saling memaafkan antara satu sama lain, bayar ganti rugi dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai undang-undang Islam. Kalau kita tengok kes ragut umpamanya, kalau cedera kena bayar bayaran diat, bayaran ganti rugi di atas kecederaan yang berlaku. Baik, keadilan sesama warga negara dan sebagainya. Kemudian keadilan gender kan, keadilan gender dalam Islam. Islam mengajar kepada kita lelaki dengan perempuan, dia buat ibadat, maka ibadat dia tidak dibezakan oleh Allah Ta'ala. Lelaki semayang 2 rakaat sama dengan perempuan semayang 2 rakaat. Tapi ada bab-bab tertentu yang Islam bezakan kerana perbezaan fizikal. Contoh orang perempuan, boleh tak orang perempuan jadi imam? Sama-sama dia boleh, tapi jadi imam kat depan boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Pasal apa? Yelah, kalau tu imam tu perempuan, siapa yang duduk saf depan belakang imam syok betul tak? Dia Allahu Akbar, nampak punggung bulat elok. Kita pun lambat je nak kata takbir.
Habis lah tuan-tuan. Sujud, orang perempuan sujud tu dia punggung nampak. Sebab tu dalam Islam, tuan-tuan, dalam Islam, katalah kita semayang macam ni kan, semayang macam ni tabir tak ada. Yang eloknya bila tabir tak ada, dalam Islam hukum asal dia kena jauh antara lelaki dan perempuan. Yang perempuan yang afdalnya yang paling belakang, lelaki hak paling afdalnya hak paling depan. Pasal apa? Pasal apa? Sebab bila orang lelaki dia sujud, tuan-tuan, nampak benda yang tak patut nampak. Loceng, saiz dia macam-macam. Itu masalah dia. Cuba bayang, saya sebagai orang lelaki pun, tuan-tuan, saya sebagai orang lelaki pun, kalau saya duduk iktikaf dalam masjid, ada sahabat kita semayang sunat kat depan, saya tak sanggup nak tengok punggung dia. Tak percaya? Tengok lepas ni. Cuba tengok masa dia sujud, apa nampak? Tak sanggup nak pandang, sebab mesti nampak punya. Dah pakai kain, seluar dalam tak pakai. Kau tu dah pakai kain pelekat dengan seluar dalam? Tak. Biasa tak pakai lah. Bila sujud, tuan-tuan sekalian, nampak benda yang tak sepatutnya. Maka sebab tu dalam Islam, kalau kita tak ada tabir yang macam ni, eloknya jauh sikit. Lepas tu hak afdalnya, kalau perempuan hak paling belakang, hak lelakinya paling depan. Dan para ulama dia buat fatwa, kalau ada tabir, maka hukum dia berubah. Saf perempuan yang paling depan tu yang paling afdal, hak lelaki tu dia remain dalam keadaan yang sama. Hukum tu berubah. Tak apalah, itu kita bincang kemudian. Tapi yang penting yang saya nak cerita kepada tuan-tuan, gender ini dibezakan dan disamakan dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Dia bukan kata mesti semua sama. Dia tak mesti semua sama. Dia tengok kepada keadaan-keadaan yang tertentu. Ada orang kata kita nak jadi superwoman. Orang perempuan boleh buat belaka. Apa yang orang lelaki boleh buat, aku nak buat semua. Tuan-tuan sekalian, kita tak halang. Tetapi bereskan kerja kamu dulu. Sama dengan kaum lelaki. Nak buat kerja perempuan, boleh. Bukan kata tak boleh. Tapi bereskan kerja lelaki dulu. Itu yang sepatutnya kita tengok. Contohnya apa dia? Orang perempuan duk bangga dia bawa jet pejuang. Dia bangga dia boleh bawa kereta kebal. Cuba tuan-tuan tengok dalam media kan. Oh, ini perempuan yang bawa jet pejuang, wanita yang bawa kereta kebal dan sebagainya. Saya kata tuan-tuan sekalian, kamu jangan nak berbangga dengan pencapaian macam tu. Sedangkan doktor pakar sakit puan pun kita belum cukup lagi. Selagi mana kaum wanita bersalin dengan doktor lelaki, selama itulah kamu jangan berbangga kamu mampu melakukan kerja kaum lelaki. Jangan duk sibuk nak buat kerja lelaki, sedangkan kerja kaum wanita pun kamu tak boleh nak bereskan semua. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, kita stick kepada tugas asal kita. Bila dah habis kita buat semua, barulah kita laksanakan kerja-kerja yang lain. Oh, saya minta maaf, dah 9.20. Jadi muslimin muslimat sekalian, sebagai penutup kepada perbincangan kita pada malam ni, kita dapati bahawa dalam perkara-perkara lain pun Islam memberikan keadilan. Antaranya budaya. Islam bila dia datang kepada kita, dia tak berlaku zalim. Orang Melayu nak pakai kain pelekat, nak pakai kain sampin, nak pakai baju Melayu, nak pakai songkok dan sebagainya, Islam tak pernah nak hapuskan benda macam tu. Bila Islam datang, kalau orang putih nak pakai baju kot, orang putih nak pakai tali leher, Islam tak buang benda macam tu. Bila kita jadi orang Islam mesti pakai jubah, tak semestinya. Jubah pakaian orang Arab. Tuan-tuan nak pakai serban, para ulama berbeza pendapat. Serban ni pakaian apa sebenarnya? Adakah dia satu ajaran agama ataupun dia satu budaya yang Nabi pakai kerana Nabi orang Arab? Itu semua perbahasan di kalangan para ulama. Tapi yang pentingnya tuan-tuan sekalian, ajaran yang yang teras dalam agama Islam bukan soal nak pakai baju apa, bukan soal nak pakai serban ke tidak, bukan soal nak pakai jubah ke tidak, baju Melayu atau apa. Tapi yang dalam ajaran Islam ialah perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kita laksanakan semua, sama ada dia wajib ataupun dia sunat. Kalau benda yang dilarang, sama ada haram ataupun makruh, kita sedaya upaya meninggalkan perkara-perkara yang tersebut. Dan itu antara budaya muslimin muslimat sekalian. Dan kemudian kalau kita lihat pula dalam perkara-perkara yang lain,
kita dapati bahawa dalam ajaran Islam diberikan kemerdekaan kepada kaum wanita untuk mempunyai ilmu pengetahuan, untuk belajar dan sebagainya. Sebab tu Nabi berpesan kepada kita, apabila kaum wanita ingin datang ke masjid, kita tidak boleh menghalang mereka daripada mengunjungi masjid. Jadi muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini ada manfaat. Saya tak tahulah nak buka soalan ataupun tidak. Dah pukul 9.20. Saya dia bergantung sini sana. Oh, ada situ. Ada soalan. Di mana letak pengkongsinya antara keadilan Islam dan keadilan Islam? Ada beberapa soalan, ada 3 soalan. Ada 3. Sejak satu-satu saya bersama. Saya baca. Saya berhijab semenjak berusia 15 tahun, iaitu dah 20 tahun sehingga sekarang. Saya ada dua teman dapat semenjak di bangku sekolah. Seorang berhijab dan seorang tidak. Saya memakai jubah dan teman yang berhijab suka fashion modern. Yang tak berhijab suka berbaju kurung Johor, dan seorang yang lemah lembut dan tidak meninggalkan solatnya. Suatu hari yang berhijab ditegur abangnya kerana pakaian yang amat ketat, menampakkan susuk badan dan segala yang boleh menggiurkan lelaki. Dia marah lalu menyindir yang tidak berhijab, yang kebetulannya teman wanita abangnya. Katanya sekurang-kurangnya saya berhijab. Apa yang saya pakai tak perlu dikecuhkan. Mohon komen. Saya agaklah kepahaman sebab ayat ni agak mengelirukan saya. Berhijab dengan tidak berhijab. Yang saya faham daripada soalan ni, yang berhijab tu tapi ketat. Maknanya dia pakai tudung, kan? Dia pakai tudung tapi mungkinlah baju ataupun seluar dia ketat. Yang seorang lagi tak pakai tudung, kan? Jadi bila ditegur maka dia petikaikan benda tu. Muslimin muslimat sekalian, tutup aurat ni bukan sahaja pakai tudung, bukan sahaja berhijab. Kalau istilah hijab tu merujuk kepada tudung lah. Walaupun hijab sebenar tu dia merangkumi semua. Katalah kita pakai tudung tapi kita pakai ketat, itu masih tidak menutup aurat. Maka sama je tuan-tuan, tutup aurat tapi pakai ketat dengan tuan-tuan mendedahkan aurat, dia adalah sama. Cuma banyak mana dosa dia bergantung kepada sebanyak mana maksiat yang tuan-tuan buat, sebanyak mana yang tuan-tuan dedahkan aurat. Kalau orang tu dia hanya tunjuk rambut tapi dia pakai baju kurung elok, maknanya dosa dia setakat dia tunjuk rambut, kan? Badan dia yang lain dia pakai baju longgar. Kalau seorang lagi dia pakai tudung tapi hak lain semua ketat, dadanya ketat, perutnya ketat, punggungnya ketat, tu dah berapa dosa dah. Kalau ustaz tengok lagi bertambah dosa. Tak? Tengok dada dah satu dosa dah, lepas tu tengok punggung pula, lepas tu tengok paha pula, dah berapa dosa. Sejauh mana dia menggiurkan lelaki, sebanyak itulah dosa dia. Kalau kita pakai baju kurung sahaja, kita hanya tak pakai tudung, kita tak pakai tudung, orang tengok pun orang tak rasa gairah. Dosa dia mungkin lebih kecil sebab dia hanya mendedahkan aurat tetapi tidak menggairahkan kaum lelaki. Maka dosa ni tuan-tuan, dia bergantung kepada sejauh mana teruknya kita melakukan kemungkaran tu. Dia contoh gini tuan-tuan, tuan-tuan mengumpat, banyak mana mengumpat, lebih banyak dosa, kan? Lebih banyak dosa dengan orang yang tak mengumpat tapi dosa lain yang dia buat. Dia kena tengok kadar dosa itu dilakukan. Jadi komen saya tuan-tuan sekalian ialah, kalau orang tu walaupun dia pakai tudung tapi dia pakai ketat, itu tidak dianggap sebagai menutup aurat. Maka dosa mana yang lebih bergantung kepada sejauh mana dia mendedahkan aurat. Walaupun dia tutup tapi ketat, itu dianggap sebagai mendedahkan aurat kerana lelaki ajnabi boleh melihat bentuk badan dia. Wallahu alam. Kemudian apa ya? Kita tutup sini pula. Kita tak dulu.
Alah, tak terang tak azan. Dah tak ada. Boleh tak? Tak terang pula. Tak terang. Yang mana satu? Perlukah kita melafazkan dua kalimah syahadat di depan ustaz atau mana-mana orang Islam sebagai tanda kita Islam sebagaimana yang dilakukan oleh muallaf? Kalau tuan-tuan mengucap dua kalimah syahadah seorang-seorang, orang lain tak tahu. Kan? Bila orang lain tak tahu, kalau berlaku apa-apa, orang akan hukum kita sebagai orang bukan Islam. Katalah kita bukan Islam, tak, kita nak masuk Islam, tapi kita hanya mengucap seorang-seorang. Islam kita tu Allah Ta'ala terima, yang tu tak ada masalah. Tapi dari segi hukum kita dengan manusia. Sebab itu bila kita nak memeluk Islam, kita disuruh supaya memeluk Islam dengan disaksikan oleh orang Islam yang lain supaya, untuk memudahkan soal hubungan kemanusiaan. Soal nak ke bumi kat mana, cara pengkebumian, mandi dan sebagainya. Baik, kemudian dalam Islam hukum buat patung atau yang menyerupai dengannya adalah haram. Bagaimana pula dengan kisah Nabi Sulaiman yang mengarahkan para jin membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, periuk-periuk dan piring-piring yang besar seperti kolam. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena faham satu, patung dalam syariat Nabi Muhammad hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Ada satu dua pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil, tetapi yang tu kita abaikan. Syariat zaman dulu kita tak boleh banding dengan syariat zaman sekarang. Kita kena ingat bahawa walaupun ada syariat zaman dahulu yang dikekalkan sekarang, tetapi kebanyakannya adalah mansukhah, dibatalkan. Jadi kita kena lihat case by case. Di mana letak tumpang tindih antara keadilan Islam dengan keadilan hukum common law. Apa ni saya tak faham. Keadilan Islam ni tuan-tuan sekalian banyaklah. Kalau kita tengok antaranya undang-undang syariat dan sebagainya, ada ganti rugi. Kan, kalau ada kecederaan dapat RM200,000, RM400,000. Kalau undang-undang common law yang dapat denda RM6,000 dapat kepada kerajaan. Jadi Islam dia sangat mementingkan bahawa mangsa tu yang dapat duit, bukannya kerajaan yang dapat duit. Common law, kerajaan dapat duit, bukan mangsa dapat duit. Okey, jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.